Okey, soalan pertama. Kita ambil daripada soalan Kebat tingkatan 4 bab 11 tajuk perkara yang membatalkan iman. Muka surat kalau buku teks muka surat 75. Okey, muka surat 75. Okey, contoh pelajar lah, contoh lah. Ini kita soalan Kebat lah. Okey. Kalau mak markah tak ada, dia tak tulis markah. Kita tulis lah contoh lah, kita katakan dia bagi 4 markah. Okay, ni daripada buku teks tak ada markah kan. Okey, baik. Kita tengok. Okey, sekarang ni kita bila dapat kertas soalan, pelajar boleh conteng kertas soalan. Conteng. Jangan tak conteng. Cikgu marah kalau tak conteng kertas soalan. Conteng untuk dapat jawapan, bukan conteng tulis nama markah, nama putus cinta tak. Okey. Okey. Sekarang ni kita ambil pensil ke dalam kertas soalan, kita bulatkan. Baca dulu. Masyarakat Malaysia ialah masyarakat berbilang kaum, agama dan kepercayaan. Okey. Bagaimana pen hitam dah. Okey, bagaimana anda memelihara iman, jaga iman dalam situasi ini, dalam keadaan ini. Situasi ini. Pertama sekali kita tengok bagaimana ni dia cara. Ada perkataan anda kan? Anda kena jawab saya. Memelihara iman. Melihara iman. Apa dia? Melihara menjagalah. Menjaga iman dalam situasi ini. Soalan Kebat ni dia soalan yang belum aras tinggi lagi, tapi aras yang mungkin sederhana. Sebab dia soalan ni dia berfokus bagaimana tu perkataan, bagaimana cara tu. Jadi kita yang ni agak mudah sikit. Okey. Jadi kita dah baca buku, kita dah faham semua buku bagaimana cara soalan yang kebiasaannya jawapan biasanya yang paling tinggi untuk dapat markah itu. Tengok. Tu. Kita ambil ni. Ni contoh kita dah faham dah buku teks cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Kita dari ilmu. Mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas iman dan ni cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Ustaz, dalam buku teks cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Samalah juga dengan maksud cara untuk nak Allah. Okey. Maksud dia yang ni sama untuk cara jaga iman. Jangan pening-pening. Okey, kita ambil nombor 1 ni. Kita terus bubuh dekat jawapan. Okey. Guna kaedah apa? Ingat kaedah. Contoh ni ada garisan jawapan. Okey, ingat kaedah. Okey, semua belajar ingat kaedah tadi, kaedah 4 titik. Okey, okey. Kaedah kita guna kaedah 4 titik. Ingat. 4 titik. Okey, kaedah 4 titik. Kita mulakan. Bila tanya bagaimanakah anda? Saya. Mula perkataan saya akan saya akan tulis walaupun tulisan tak cantik tak apa. Kita ambil jawapan yang tadi daripada buku teks tadi. Akan mendalami ilmu akidah Islam. Pasal apa pen merah lah, ilaha illallah. Okey. Semula Allahumma.
Saya akan mendalami ilmu akidah Islam. Okay, saya akan mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat saya akan mendalami ilmu akidah Islam supaya dapat mendalami batas iman dan kufur. Okey. Titik 4. Kaedah 4 titik. Titik 1 sambung titik 2. Hal ini akan menjadikan saya lebih tenang dan tenang dan yakin. Contoh. Okey. Titik yang kedua. Okey, kemudian masuk titik yang ketiga. Huraian lengkap. Okay. I sudah. H sudah. Jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Jangan tulis kat situ. Tulis kat luar. Tak apa. Yakin. Lepas tu kesimpulan tadi kita buat apa? Kesannya. KFC. Guna KFC. Kita guna apa? Contohnya pun boleh. Contohnya boleh. Contohnya kita nak bubuh contohnya. Okey, itu lah. Contohnya saya akan menghadiri kuliah di masjid. Dan berkawan dengan orang soleh. Okey, titik yang ke 3. 1, 2, 3. Yang keempat. Nak buat apa yang keempat? Kesimpulan. Okey. Terus kesimpulannya. Kesimpulannya apa dah? Kesimpulannya kita hendaklah berusaha. Kalau tak tahu nak buat kesimpulannya, kita tengok kat soalan ni. Ni kita ambil sikit sebahagian, insya-Allah boleh. Boleh. Bagaimana kita ambil kotak ni. Ni kita buat sebagai kesimpulan, memelihara iman. Kita ambil yang tu. Kalau tak tahu kita ambil, tengok daripada soalan, daripada pernyataan. Kita ambil sikit. Kita hendaklah berusaha memelihara iman agar berjaya
di dunia. Yang ni apa banyak di dunia. Dan yang ni popular ni, jawapan pelajar ni popular ni, berjaya, huraian ni buat berjaya di dunia dan di akhirat. Popular jawapan huraian ni. Okey, titik yang keempat. Okey, selesai. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau yang ni, yang apa lagi kalau baca yang ni? 4 markah. Akibat tak ada masalah. Okey. Tak jelas lagi lah Ustaz. Okey, tak jelas lagi. Kita tengok satu lagi soalan. Okey, tengok soalan lagi satu. Okey, kita tengok soalan lagi satu. Okey, soalan kebat. Okey, kita tengok soalan satu lagi. Ramalkan kesan. Ada dibaca sehingga tahun 2014. Okey, ambil pensil ke conteng. Tahun 2014 ke semua 14 buah negara di Malaysia, 4 buah negeri di Malaysia telah memfatwakan pengharaman ajaran Syiah. Namun aliran dan fahaman masih berleluasa dalam kalangan masyarakat. Fahaman masih berleluasa. Okey. Jadi ini nama dia penyataan. Kita tengok soalan. Tengok contoh ada 4 markah kat sini. 4 markah. Okey, 4 markah. Okey, faham. Okey, ni soalan kebat kita. Ramalkan kesan. Dah ni yang ni soalan ni menang. Ramalkan kesan. Dia dah habaq dah terang. Dia habaq apa dah? Kesan kepada masyarakat. Bulatkan. Kesan kepada masyarakat. Jangan cerita kesan kepada individu. Kesan kepada masyarakat akan datang jika umat Islam tidak peka. Jika umat Islam tidak peka. Ni kesan apa dia ni? Kesan kepada masyarakat umat Islam tidak peka. Yang ni negatif. Negatif. Jadi kesan pun jawapan kita mesti kesan yang negatif jugalah. Tengok perbuatan ni apa ni? Perbuatan negatif. Perbuatan yang negatif. Kesan kepada masyarakat pun mesti negatif. Okey. Jadi kita tengok jawapan. Okey, apakah yang nak dapat jawapan? Jawapan yang popular, jawapan yang selaras, jawapan yang popular. Jawapan yang popular kebiasaannya mudah untuk dapat markah. Jangan risau, kita ada formula. Apa dia? Ini dia. Okey, baik, kita ambil contohlah kita ambil ni lah. Kita ambil ni, masyarakat tidak akan harmoni. Ni kesan kepada masyarakat. Kesan baik, kesan buruk. Kita kesan yang buruk. Kesan yang negatif. Jadi kita ambil kesan kepada masyarakat. Inilah. Okey, jadi kita ambil ni. Masyarakat tidak akan harmoni. Masyarakat tidak aman. Harmoni masyarakat ataupun porak-peranda. Porak-peranda. Okey. Kita pergi tengok jawapan tadi. Okey, baik. Okey, so macam mana? Ramalkan. Ada guna perkataan, ada minta perkataan saya? Tak ada. Tak ada, tak apa. Dia minta kepada masyarakat. Ramalkan kesan kepada masyarakat. Okey, kita terus kepada mula perkataan masyarakat. Terus jawapan. Nak buat point tak payah buat point. Kebat jangan buat point. Terus perenggan. Okey, masyarakat. Allah. Terus kepada jawapan. Okey, jawapan. Pada masyarakat akan hidup porak-peranda. Porak-peranda kerana berlaku perselisihan faham. Okey, berlaku perselisihan faham. Okey, baik.
Okey, berlaku titik. Ingat 4 titik. 4 titik. Berlaku perselisihan faham. Hal ini kerana. Okey, kemudian kita tengok. Kita sambung. Ingat formula. Ingat kaedah. Hal ini. Kita ambil. Kerana. Huraian lengkap. Okey. Isi kita buat dah. Kita masuk huraian lengkap. Huraian lengkap kesimpulan. Hal ini kerana kurangnya didikan agama dan iman yang lemah. Okey, titik yang kedua. Boh. Nak boh besar ni pun tak apa, nak periksa. Tak marah lah. Okey, kemudian kita tengok pula huraian dah. Huraian lengkap kita guna apa? KFC. Kita nak ambil apa? Kita nak ambil contohnya kesan. Kesannya ekonomi negara akan merosot dan sampai merosot tu pun dah dapat markah dah. Kesannya ekonomi negara akan merosot. Kalau nak tambah panjang sikit, macam tak yakin tambah. Dan negara akan mundur. Ni huraian lengkap tak apa. Isi jawapan kepada individu, masyarakat, negara pun tak apa. Kesimpulannya kita hendaklah meningkatkan kefahaman Islam agar kita meningkatkan kefahaman Islam agar apa? Agar dapat ajaran sesat. Okey. Jadi kita tengok kat sini. Okey, isi. Okey, selesai. Isi huraian lengkap kesimpulan 1, 2, 3, 4. Okey, huraian lengkap kesimpulan. Okey, kesimpulan. Okey. Tadi 4 markah. Okey, bagus. Okey, boleh. Dan lagi satu, yang ni tadi cara. Yang ni ramalkan kesan. Dan kita cuba tengok lagi satu soalan, boleh? Lagi satu soalan terakhir, insya-Allah. Soalan
Kita tengok soalan contoh soalan ni. Soalan ni rasanya ramai yang okey, ramai yang mungkin ni.